Ya, insyaAllah pada malam ni kita sambung balik hadis mengenai bainana ana amshi sami'tu sautan minas sama' fa rafa'tu basari fa idzal malakul ladzi ja'ani bi hira'in jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard fa ru'ibtu minhu fa raja'tu fa qultu zammiluni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddassir ila qawlihi war rujza fahjur. Hadis yang Nabi bersabda, suatu saat aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara daripada langit. Aku tengok ke atas, ternyata ada satu makhluk yang pernah datang kepadaku di Gua Hira. Sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Lalu aku pun merasa ketakutan dan langsung pulang. Lalu aku berteriak mengatakan, selimut aku. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, Ya ayyuhal muddassir, sehingga pada ayat warrujza fahjur. Jadi pada kuliah yang lepas kita baca hadis ni lah. Cumanya syarah tak sempat nak habis tentang mata hadis kerana masuk waktu isyak, kita sambung sedikit. Jadi malam ni kita sambung balik lah. Cuma untuk kita nampak tentang highlight lah kira perbincangan pada kuliah yang lepas. Kita membicarakan ketika mana berlaku pada Nabi SAW tentang hadis yang kita baca. Dan kita telah hurai bagaimana penurunan wahyu yang pertama kepada baginda di Gua Hira dengan Iqra, didatangnya Jibril memeluk Nabi SAW, kemudian disuruh supaya Iqra. Nabi kata ana biqari'in, aku tak reti membaca. Kemudian selepas pada 3 kali barulah Jibril ni baca dengan sepenuhnya, dimasukkan ke dalam kepala baginda, kemudian diberi kefahaman dalam hati baginda. Selepas daripada itu Nabi SAW balik dalam keadaan ketakutan, kemudian bercerita kepada Khadijah apa yang berlaku di Gua Hira itu. Jadi bila Khadijah ni tahu, maka Khadijah bagi semangat kepada Nabi, dan untuk nak pastikan apa yang berlaku di Gua Hira itu, lalu Khadijah bawa Nabi kita pergi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni merupakan sepupu kepada Khadijah. Cerita-cerita, maka Waraqah adalah orang yang alim dalam bahasa Ibrani, terutama pada kitab yang terdahulu. Kerana Waraqah ni lah orang yang pertama menterjemahkan Bible daripada bahasa Ibrani kepada bahasa Arab. Dia alim kitab terdahulu. Jadi pergi rujuk kepada dia. Maka Waraqah bin Naufal kata, ceritalah wahai pemuda apa yang berlaku kepada kamu. Maka Nabi ceritalah situasi yang berlaku di Gua Hira itu apa semua, datang peluk apa. Kemudian bila Waraqah dengar penjelasan daripada Nabi itu, maka Waraqah mengatakan haza namus, itu adalah namus. Namus satu makhluk, iaitu Jibril lah. Allazi nazzalallahu ala Musa, namus-namus ini pernah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi bila Nabi tahu dah apa yang terjadi di Gua Hira itu, lalu Nabi dan Khadijah balik ke rumah. Bila mana balik ke rumah, perasaan yang takut hak berlaku pada wahyu yang pertama tu telah hilang. Dan hilang perasaan takut tu, ganti dengan perasaan rindu pula nak jumpa dengan Jibril ni. Kalau boleh jumpa sekali lagi, seronok juga kata Nabi. Jadi menyebabkan Nabi keluar balik ke rumah, pergi ke Jabal Nur, naik di atas kemuncak Bukit Nur itu. Lalu tunggu Jibril, tunggu tak datang-datang. Kemudian sehingga Nabi timbul rasa kecewa sebab nak jumpa tak jumpa. Jadi tunggu sehinggalah Nabi turun balik daripada Jabal Nur itu nak menuju balik ke rumah. Maka berlakulah tentang hadis yang kita baca ni. Saat aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara daripada langit. Lalu aku lihat ke atas. Kemudian aku melihat satu makhluk yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dalam keadaan berkursi antara langit dan bumi. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata, aku lihat rupa asal Jibril. Rupa asal Jibril ini Nabi kata mempunyai 600 sayap. Satu sayap memenuhi ufuk dunia. Macam mana wallahu a'lam. Jadi bila hak perasaan rindu nak jumpa tu, bila Jibril mari dalam keadaan rupa yang sebenar ketika itu, menyebabkan Nabi jadi takut balik. Sehingga berlari balik dan mengatakan kepada Khadijah pula, zammiluni, selimut aku. Maka waktu itulah Allah menurunkan ayat, Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur. Sampai situ. Kemudian kita telah hurai tentang Ya ayyuhal muddassir, apa dia dari sudut pandangan apa semualah. Cuma malam ni kita sambung pada qum fa'anzir.
Jadi bila Allah Ta'ala turunkan ayat kepada Nabi SAW, Ya ayyuhal muddassir, Ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun. Fa'angzir, bagi peringatan pada manusia. Tidur-tidur habis dah. 40 tahun dah tidur. Maknanya, Nabi dilantik menjadi Rasul, usia dah 40 tahun. Hak tidur-tidur ni habis, tak ada dah. Sekarang ini bangun wahai orang yang berselimut, bagi peringatan pada manusia. Peringatan di sini kata ulama, iaitu bagi tahu kepada manusia tentang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan arahan Allah ini di saat ini kepada baginda adalah bukan sesuatu perkara yang main-main. Dia tak sama seperti mana dari sudut hukum hakam fiqh. Fiqh ni kalau tak terlaksana lagi tak apa, kita didik orang. Dari sudut tauhid ni tak ada rundingan. Sebab itulah kalau kita pernah dengar cerita apa yang berlaku kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Pernah dengar cerita Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nak cerita dari sudut tauhid itu. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, dia ni merupakan jiran Nabi SAW. Ini dia jiran Nabi. Jadi suatu hari dia buat jamuan di rumah dia. Bila dia buat jamuan di rumah dia, lalu jemput ke semua kenalan. Jemput ke semua kenalan dia, termasuklah dia jemput Nabi SAW. Kerana Nabi ni jiran dia. Dan dia kenal Nabi ni adalah pemuda yang baik, seorang yang amanah. Jadi bila dia jemput Nabi, Nabi datang ke rumah dia. Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayth ini dia hidang makanan di hadapan Nabi SAW. Dia hidang makanan. Lalu dia pelawa Nabi supaya makan. Kemudian Nabi kata kepada dia, wahai Uqbah, selagi mana kamu tidak mengungkapkan kalimah syahadah, mung tidak mentauhidkan Allah, dan selagi mana mung tak akui aku ni adalah Rasulullah, aku tak akan makan hidangan yang kamu hidang ni, kata Nabi. Kecuali mung ucap dulu dan akui aku ni adalah Rasulullah, baru aku makan. Bila Nabi letak syarat begitu, maka dia menjadi satu taparan yang hebat bagi diri Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kerana kita tahu orang Arab, dia bila tetamu datang ke rumah, bila hidang makanan, tetamu tak makan, dia bukan hanya sekadar terasa hati ringan-ringan tak. Dia menjadi satu aib yang besar bagi orang Arab. Dia tak boleh, dia malu. Dia tak sama seperti mana kita orang Melayu ni. Kita orang Melayu ni kadang-kadang kita satu keluarga makan biasa-biasa je hari-hari. Tapi tahu tetamu nak mari ke rumah, paksa beli lauk sedap-sedap. Kita sendiri pun makan biasa-biasa je. Tapi beli lauk sedap kerana nak raikan tetamu. Tiba-tiba masuk siap-siap tetamu mari, kita angkat makanan. Dia tak nak makan. Rasalah juga hati sikit-sikit. Tapi lepas dia balik tu, hak terasa hati tu hilang lah. Jadi timbul perasaan mujur pula. Jadi mujur tu sebab anak-anak aku boleh makan sedap dah hari ni ya. Sebelum ni nak makan ayat, nak makan hok mewah-mewah ni, sorry lah. Makan dalam kadar begitu je. Kita tu ringan-ringan lah. Terasa lah juga kalau tetamu balik dalam keadaan tak makan begitu. Tapi orang Arab dia menjadi satu aib yang besar. Tak boleh. Orang Arab ni sebab tu dia ra'i orang tetamu ni. Sampai 3 hari dia ra'i sungguh. Masuk hari last, hari terakhir tu, barulah dia bagi minuman ringan. Dia akan kat syai. Kita ni kalau tamu mai ke rumah, awal-awal dah take dah. Orang Arab ni jelas sekali. Hari pertama makanan mewah. Masuk hari ketiga nak habis tu, barulah dia akak syai tu lah, take tu. Syai tu sebagai penanda bahawasanya mu cukup 3 hari dah, lepas minum teh ni, baliklah. Jangan duduk lagi. Kita orang Melayu ni, tetamu mari ke rumah, awal-awal take dah. Kalau orang Arab tu dia terasa hati, kata Allah dia ni tak ada nak minta tidur rumah akak tek dah, makna tanda nak halau dah. Maknanya begitu. Jadi menjadi satu aib yang besar bagi Uqbah bila Nabi letak syarat begitu. Maka dia nak pujuk Nabi supaya makan hidangan itu. Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayth ni dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mengucap dan dia akui adalah Muhammad adalah Rasulullah. Bila dia mengucap, Nabi makan. Selesai majlis tu, tersebarlah cerita yang bahawasanya Uqbah bin Abi Mu'ayth ini telah menjadi pengikut Muhammad dah.
Tersebar dah cerita. Orang ni bercakap, orang tu bercakap, masuk dalam grup tu, masuk dalam grup ni, dalam WhatsApp apa semua lah, dalam Facebook. Habis tersebar dah. Sehinggalah cerita ini sampai ke telinga Ubay bin Khalaf. Ni geng-geng kepala pengak belakang ni, hak lawan Nabi ni. Ni Ubay bin Khalaf apa semua ni. Ubay bin Khalaf dengan Uqbah ni dia kawan karib. Tapi level Ubay bin Khalaf ni atas lagi lah daripada Uqbah. Jadi bila mana sampai cerita tu ke telinga Ubay bin Khalaf yang bahawasanya Uqbah dah jadi pengikut Muhammad, maka Ubay bin Khalaf pergi cari Uqbah. Bila cari Uqbah, berjumpa dengan Uqbah, Ubay bin Khalaf kata, wahai Uqbah, aku dengar cerita tak berapa elok tentang diri kamu. Uqbah kata, tak berapa elok macam mana? Dengar orang duk bercakap ni mu dah jadi pengikut Muhammad dah. Mana pula? Isi orang baru pula kata dia. Jadi Uqbah kata, pasal ikut Muhammad tu. Ikut Muhammad tu aku bukan pengikut dia, tidak. Jadi Uqbah ni nafi. Yang bahawasanya diri dia ni tak ikut Muhammad ni. Cumanya dia cerita kata Muhammad ni jiranku. Dan dia ni seorang pemuda yang baik. Jadi oleh kerana aku buat jamuan di rumah, dia ni jiran aku jemputlah dia mari makan. Hidang makanan di hadapan dia, dia tak nak makan. Selagi mana aku ni tak akui dia ni adalah Rasulullah. Apa suruh Tuhan. Jadi nak pujuk dia supaya makan, aku ungkaplah perkataan tu, bukan jadi pengikut dia pun. Sehinggalah dijelaskan kepada Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf ni tak percaya. Sehingga Ubay bin Khalaf kata, wahai Uqbah, selagi mana kamu tak tunjuk mana satu bukti yang bahawasanya mu ni betul-betul tak ikut Muhammad, aku tak akan percaya. Kalau hanya sekadar nafi begini dengan mulut, aku tak percaya. Melainkan mu kena tunjuk satu bukti yang bahawasanya mu ni betul-betul tak ikut Muhammad. Uqbah dia nak tunjuk kesetiaan dia di hadapan Ubay bin Khalaf. Dia kata, kalau mu nak tunjuk satu bukti boleh. Mari mu ikut aku. Dia bawa Ubay bin Khalaf pergi cari Nabi. Bila sampai di hadapan Nabi, jumpa dengan Nabi, Uqbah ni dia nak tunjuk kesetiaan dia kepada Ubay bin Khalaf. Dia ludah muka Nabi, Uqbah. Dia ludah muka Nabi. Dan dia ludah muka Nabi itu sebagai tanda kesetiaan dia kepada Ubay bin Khalaf yang bahawasa dia ni bukan jadi pengikut Muhammad. Bila dia ludah muka Nabi, Allah Ta'ala turunkan hijab. Allah Ta'ala turunkan hijab menyebabkan aliu yang dia ludah tu tak kena atas muka Nabi, kena di hijab tu terpelating balik, kena ke muka dia balik. Menyebabkan muka Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni jadi hangus sebelah. Putih kulit asas sebelah, jadi hangus sebelah. Macam bendera faham begitu lah kot. Bendera orang Arab dia putih. Jadi hangus sebelah. Kemudian lepas daripada tu, Nabi mengatakan, wahai Uqbah, demi Allah, kalau aku jumpa mu luar daripada Mekah, akan aku pacung tekokmu, kata Nabi. Nabi ni kalau nak bercakap soal akhlak, kelembutan, apa semua ni tak ada orang lah. Tapi dari sudut tauhid, sesuatu perkara yang bukan main-main. Kamu mengungkap dah kalimah tauhid dan akui aku ni adalah Rasulullah, tiba-tiba buat jahat balik pada aku. Bila dia ludah begitu, terpelating balik jadi hangus belah muka dia. Nabi kata, demi Allah wahai Uqbah, kalau aku jumpa mu luar daripada Mekah, akan aku pacung tekok muka. Kata Nabi. Nabi nak buat di Mekah, Islam tak kuat lagi waktu tu. Tapi Nabi bersumpah dengan nama Allah, jumpa luar daripada Mekah, akan aku buat. Di mana kata-kata Nabi itu betul-betul berlaku. Selepas daripada peperangan Badar. Kita tahu kisah peperangan Badar ni, Islam mencapai kemenangan. Jadi musuh ni kalah. Maka adalah di kalangan musuh ni mempunyai tawanan perang. Ada tawanan perang di kalangan musuh ni. Dalam ramai-ramai tawanan perang itu, salah seorang di kalangan mereka adalah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Nabi kenal macam mana ramai-ramai tawanan perang yang ada ni. Nabi kenal sebab dalam ramai-ramai yang ada, dia seorang hok muka pelik. Muka hangus sebelah, putih sebelah. Lalu Nabi minta pandangan para sahabat nak buat macam mana dengan tawanan perang yang ada ni. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, kita bunuh saja semua tawanan perang yang ada. Sayyidina Umar dia kerah suruh bunuh habis. Hujah Sayyidina Umar suruh bunuh kerana, wahai Rasulullah, mereka ni pernah berperang dengan kita.
Dan mereka tahu selok-belok kerana mereka pernah berperang dengan kita. Kalau kita bebaskan mereka ni, wahai Rasulullah, mereka boleh susun balik tentera mereka. Mereka boleh serang kita balik. Kerana mereka ada pengalaman untuk berperang dengan kita. Maka Sayyidina Umar kata, bunuh tawanan perang yang ada. Abu Bakar kata, tak, jangan bunuh. Buka sikit rundingan. Bebas dengan bersyarat. Bebas dengan bersyarat. Suruh mereka hok pandai-pandai ni berkhidmat dulu pada orang Islam. Sampai tempoh tertentu baru dibebaskan. Dan rekah ceritanya, Nabi ambil keputusan untuk bebaskan ke semua tawanan perang. Kecuali hok muka pelik ni tak ada kira-kira, kata Nabi. Orang lain semua Nabi bebaskan kecuali hok muka ni. Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Hok muka bertapur ni, kata Nabi, ambil tukuk, gong. 302. Lalu Nabi suruh perintah pada Sayyidina Ali supaya pacung tekuk Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Kerana dia adalah orang yang pernah akui Nabi adalah Rasulullah, telah mentauhidkan Allah Ta'ala, tiba-tiba kamu buat khianat balik. Lalu turun ayat Al-Quran. Panjanglah kisah dia. Turun ayat Al-Quran mengenai diri Uqbah bin Abi Mu'ayyid, orang yang paling menyesal di hari akhirat kelak kerana pernah mengucap, tiba-tiba keluar balik. Apa yang menyebabkan Nabi itu sampai jatuh hukuman yang seperti itu? Kerana melibatkan perkara tauhid. Kalau nak dikira dengan luduh Alio tu, nak dibandingkan dengan peristiwa di Taif, apalah sangat Alio dengan Nabi pedih ketika mana berhijrah ke Taif. Dihalau oleh penduduk Taif, pergi dengan tidak ada kepentingan diri, tidak ada apa-apa. Tak ada lah duk minta duit ke apa semua, hotel ke, tak ada. Melainkan nak selamatkan manusia daripada neraka Allah Ta'ala. Tiba-tiba sampai di Taif, orang sambut dengan sedemikian. Nak pulang balik, pemuda-pemuda Taif berbaris di tepi jalan, baling Nabi dengan batu. Sehingga Nabi sedih, merintih di hadapan Allah Ta'ala. Takut bimbang dirinya lemahkan dalam berdakwah. Sampai Nabi merintih, tak ada, habis dah. Merintih di hadapan Allah. Kerana terlalu hinanya rasa diri ni dalam menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Tapi bila malaikat bagi tawar kepada Nabi waktu itu, nak tak wahai Muhammad, aku ambil bukit Taif ni, hempak kepada penduduk Taif yang kurang hajar. Buat kepada diri kamu macam ni. Nak tak? Kalau nak, boleh buat sekarang. Malaikat bagi tawaran pada Nabi. Nabi tak bagi. Sebab Nabi kata, mungkin kelemahan pada diri aku dalam berdakwah menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Tak apalah kalau mereka tak nak beriman pada Allah, mungkin anak cucu mereka akan beriman pada Allah Ta'ala. Kalau nak dikira lah, dengan apa yang berlaku dengan Uqbah Ailio tu, lebih pedih daripada Taif. Tapi tak. Kerana orang hanya tak terima syahadah itu. Tapi hak ni terima dah, tiba-tiba buat khianat balik. Menyebabkan tak ada rundingan di hadapan Nabi SAW. Uqbah bin Abi Mu'ayyid dipacung oleh Sayyidina Ali. Diarah oleh Nabi SAW. Nak menunjukkan di sini, Allah memerintah, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun. Fa'anzir, bagi peringatan pada manusia. Dan seriusnya peringatan itu, itulah macam kisah yang kita cerita tadi. Nak menunjukkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sesuatu perkara yang besar dalam hidup manusia. Ini dia. Maka peringatan, wa rabbaka fakabbir, demi Tuhan kamu, maka hendaklah perbesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup ni, besar macam mana kerja kita, Allah yang lebih besar. Sibuk macam mana urusan kita, sebahagian urusan yang kita buat adalah sesuatu benda yang berfaedah untuk hidup kita sendiri. Tapi bila masuknya waktu, kita tinggal kerja kita yang kita rasa besar, mari ke masjid, akad takbir, Allahu Akbar. Allah Ta'ala Maha Besar, hak lain semuanya kecil. Wa rabbaka fakabbir, hendaklah perbesarkan Allah. Demi Tuhan kamu, hendaklah perbesarkan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata, wasiyabaka fatahhir. Muhammad, nak buat kerja ni, hendaklah pakaian kamu tu dibersihkan. Ibnu Zaid mengatakan, Allah Ta'ala suruh Nabi bersihkan pakaian tu dalam nak berdakwah ini kerana orang Arab pada waktu itu hidup dalam keadaan kotor. Mereka ni hidup dalam keadaan kotor. Dan kita tahu di antara budaya jahiliah, salah satunya ialah hidup dalam keadaan mabuk. Kita boleh tengoklah orang mabuk macam mana, nak uruh diri tak boleh. Kepala kosong, nak mabuk, minum arak.
Minum arak, mabuk. Lepas mabuk nak urus diri macam mana? Habis mabuk, nak tidur pula. Lepas tu tidur. Bangun daripada tidur, kepala kosong nak mabuk balik. Macam mana nak urus diri? Walaupun sebahagian di kalangan mereka tu adalah di orang yang berjawatan, ada orang yang kedudukan di kalangan mereka yang berharta mungkin. Tapi cara hidup mereka dalam keadaan kotor. Arak jahiliah. Maka Allah Ta'ala pesan, jangan terlibat dengan cara kehidupan mereka macam ni. Dalam nak melaksanakan perintah daripada aku ini. Wasiyabaka fatahir. Pakaian kamu itu hendaklah dibersihkan, wahai orang yang berselimut. Allah Ta'ala arah pada Nabi itu begitu. Itu Ibnu Zaid berpandangan. Ibnu Abbas mengatakan wasiyabaka fatahir, satu kiasan daripada Allah. Kalulah pakaian itu disuruh dibersihkan, apatah lagi diri kamu wahai Muhammad, lagilah kamu kena bersihkan. Maksud bersih di situ, janganlah buat kerja ni kerana nak pada pujian. Jangan nak pada upah, jangan nak pada kedudukan. Jangan. Ikhlaskan kepada Allah Ta'ala, Allah akan membantu kamu. Kemudian warujza fahjur, suruh ni mereka tinggal perkara-perkara yang lara dalam hidup mereka. Apa hak mereka buat, duk sembah berhala, duk balik, suruh mereka tinggalkan. Bila Allah Ta'ala turun saja kepada Nabi tentang ayat ini, lalu Nabi bangun di saat itu. Apa yang berlaku? Nabi pergi berjumpa dengan Khadijah. Nabi kata, wahai Khadijah, Islam kamu. Serah diri kepada Allah. Islam. Maka Khadijah pun Islam. Ikut Nabi SAW. Hebat-hebat orang lelaki pun, orang yang mula-mula terima Islam adalah orang perempuan. Nabi tu tak payah kira lah. Jumpa Khadijah, Islam kamu. Maka Khadijah Islam. Ikut Nabi SAW. Tak bercakap banyak, tak takwil banyak. Lalu selepas daripada tu Nabi jumpa dengan Sayyidina Ali. Ini orang yang dalam rumah Nabi je. Sayyidina Ali kita tahu orang yang membesar dengan Nabi SAW. Sayyidina Ali waktu tu usia 9 tahun. Bahagian riwayat kata 10 tahun. Nabi kata, ya gulam, wahai budak, Islam kamu. Maka Sayyidina Ali Islam. Menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Masuk Islam. Kemudian Nabi jumpa dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Bukan Zaid, Zaid orang lain. Zaid bin Harisah. Z-A-I-D. Wahai Zaid, peluk Islam. Zaid kita tahu merupakan anak angkat Nabi SAW. Maka Zaid pun peluk Islam. Habis 3 orang. Turun saja ya ayyuhal muddassir ni, bangun-bangun 3 orang peluk Islam dalam rumah Nabi. Kemudian waktu tu Nabi keluar daripada rumah, orang yang pertama Nabi jumpa adalah Abu Bakar As-Siddiq, kawan karib Nabi SAW. Maka Nabi bercerita kepada Abu Bakar apa yang dialami oleh dia di Gua Hira, apa semua ini penanda yang aku adalah utusan Tuhan. Maka terimalah agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Abu Bakar dijelaskan oleh Nabi, Abu Bakar tidak mempersoalkan sedikit pun cerita daripada Nabi SAW. Abu Bakar menyerah diri pada Allah dan mengikut akui adalah Muhammad Rasulullah. Sebab tu Abu Bakar ni digelar sebagai As-Siddiq. Kita katalah kita kata Khadijah boleh terima mudah-mudah, ikhlas-ikhlas semualah. Tapi kita kata patutlah Khadijah terimanya. Kalau orang nak tuduh di kalangan musuh, pandangan musuh, patut dia terima pun. Nabi kata Islam sebab isteri dia. Sayyidina Ali orang yang besar dengan Nabi. Ada Sayyidina Ali budak lagi dah dia besar dengan Nabi. Dah Nabi kata Islam lah dia. Zaid bin Harisah pun begitu. Anak angkat Nabi SAW. Dah anak angkat. Ni Abu Bakar As-Siddiq. Hanya kawan karib Nabi saja. Bercerita kepada Abu Bakar. Tak mempersoalkan langsung tentang apa kedudukan Nabi itu. Lalu Abu Bakar menyerah diri pada Allah Ta'ala. Peluk Islam dan akui Nabi adalah Rasulullah SAW. Hari yang pertama turunnya ayat ya ayyuhal muddassir, 4 orang peluk Islam. Kemudian kisah tentang Nabi dilantik menjadi Rasul ini tersebar luas dah. Tersebar luas sehingga tahu di kalangan ahli kitab, di kalangan ahli tenung nasib, ahli sihir pun sendiri pun tahu. Macam mana mereka tahu ni? Sehingga tersebar ke Yaman, keluar tanah haram, tersebar habis dah. Di kalangan ahli kitab pun tahu dah. Ahli tenung nasib, mereka dulu ni bekerjasama dengan jin. Ahli tenung nasib, seperti mana dalam riwayat berlaku pada Sayyidina Umar. Satu hari Sayyidina Umar nak keluar pergi untuk jumpa ahli tenung nasib.
Nak tilik nasib lah. Esok lusa ni apa hak berlaku pada diri apa semua. Ini juga amalan jahiliah. Duk puas-puas saja pergi tenung nasib. Jadi Sayyidina Umar pergi berjumpa dengan ahli tenung nasib tu. Ahli tenung nasib kata hari ni tak boleh buat kerja hari ni. Sebab jin tak boleh curi maklumat daripada langit. Mereka ni bekerjasama dengan jin. Jin ni dia tahu satu-satu perkara itu, dia curi daripada langit. Dia curi daripada langit, dia turun, dia bekerjasama dengan ahli sihir, bekerjasama dengan dukun-dukun, dengan tok pomoh apa semua ni. Jadi hari ni tak boleh kerana pintu langit ditutup. Dan bila mana pintu langit ditutup, dua kemungkinan yang besar akan berlaku dalam hidup manusia. Yang pertamanya, kemungkinan Allah Ta'ala nak turun bala kepada mana-mana kaum. Kaum mana? Tak tahu. Kalau tak berlaku bala turun daripada Allah Ta'ala, bila pintu langit ditutup ini juga sebagai petanda bahawasanya Rasul akan diutuskan oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka lihat bala tak berlaku. Maka sudah tentu Rasul di akhir zaman diutuskan oleh Allah. Maka diketahui oleh ahli kitab. Tersebar luah tentang Nabi telah dilantik menjadi Rasul. Maka apa yang berlaku pada para sahabat yang lain, Abdul Rahman bin Auf pada waktu itu pergi berdagang di Yaman. Abdul Rahman bin Auf ni waktu tu duduk di Yaman. Sedang duduk berniaga di Yaman, tiba-tiba datangnya seorang tua. Disebut dalam kitab dia Askalan. Nama dia ni Askalan. Seorang tua yang hidup dia ni nak kepada kebaikan. Dan sentiasa menasihati orang muda supaya hidup dalam keadaan baik. Walaupun kita tahu pada waktu tu saki-baki orang yang terikat dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ni sudah tidak ada. Tapi sikit-sikit tu ada lagi. Di kalangan orang tua-tua dulu ni ada masih lagi. Ada yang berpegang sikit sebanyak dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Antaranya ialah Askalan. Orang yang hidup nak mencari kebaikan. Maka pada waktu itu Askalan dia tahu Rasul di akhir zaman telah diutuskan oleh Allah di tanah haram. Lalu dia pergi ke pasar di Yaman. Abdul Rahman bin Auf duduk berniaga situ. Lalu Askalan kata kepada peniaga di pasar, siapa peniaga-peniaga di sini yang berasal daripada tanah haram? Abdul Rahman bin Auf kata, bila Pak Cik tua ni tanya begitu, maka aku angkat tangan. Aku yang berasal daripada tanah haram. Maka Pak Cik tua ni Askalan ni bagi tahu, sekarang kamu balik ke tanah haram. Kerana di sana mempunyai keuntungan yang lebih besar daripada kamu berniaga di sini. Bahawasanya Rasul di akhir zaman telah diutuskan oleh Allah Ta'ala. Menyebabkan Abdul Rahman bin Auf, dia orang cerdik. Orang yang hidup cari duit apa semua, tak terlibat dengan cara kehidupan jahiliah apa semua. Maka dia bergegah balik ke tanah haram. Dan nak pastikan apa yang berlaku di tanah haram itu. Lalu dia pergi berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bertanya apa yang berlaku ini. Maka Abu Bakar mengatakan, Muhammad yang kita kenal tu, pemuda yang baik dulu tu, telah dilantik menjadi Rasul. Dan aku telah mengikutinya. Maka Abdul Rahman bin Auf, bila dengar penjelasan daripada Abu Bakar As-Siddiq, maka Abdul Rahman bin Auf juga bersedia untuk mengikuti Nabi dan memeluk Islam. Berbai'ah dengan Nabi SAW. Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ni, waktu tu dia berada di Busra. Di Busra ni Iraq ke mana. Dan datangnya seorang rahib. Kata Talhah, datangnya seorang rahib bagi tahu kepada aku bahawasanya Rasul di akhir zaman telah diutuskan di tanah haram. Maka kamu sekarang balik. Maka Talhah kata, aku bergegah balik ke tanah haram dan nak pasti apa yang berlaku di tanah haram itu. Maka aku juga bertanya kepada Abu Bakar apa yang berlaku. Dia Talhah bin Ubaidillah ni dia sepupu kepada Abu Quhafah. Abu Quhafah ni ayah kepada Abu Bakar. Abu Quhafah ayah pada Abu Bakar. Talhah bin Ubaidillah ni sepupu kepada ayah Abu Bakar. Jadi dia dengan Abu Bakar ni jadi anak sepupu. Anak sepupu tak? Anak sepupu ke, dua pupu ke, gitulah, pupu-pupu lah. Pupu waris lah mudah. Dia ni waris dengan Abu Bakar. Maka nak pastikan rujuk pada Abu Bakar. Dan Abu Bakar bercerita, maka Talhah telah memeluk Islam. Makin ramai dah. Turun saja ya ayuhal mudassir, arah pada Nabi, suruh bangun bagi peringatan pada manusia, makin ramai orang yang peluk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pada malam tu dia tidur bermimpi. Dalam mimpi dia berada di tempat yang gelap. Dan Sa'ad mengatakan, aku berada di tempat yang gelap dalam mimpi aku tu, tiba-tiba aku nampak di hujung sana mempunyai cahaya.
Maka aku kejar mencari cahaya tersebut. Bila sampai di tempat cahaya itu, tiba-tiba aku tengok di bawah cahaya itu mempunyai Abu Bakar, Sayyidina Ali dan Zaid bin Harisah. 3 orang ni ada duduk bawah cahaya tu. Lalu dia bangun daripada tidur esok, dia pergi jumpa dengan Abu Bakar, dia bertanya, apa yang terjadi ni wahai Abu Bakar? Kerana aku semalam bermimpi berada di tempat yang gelap dan nampak satu cahaya, aku dekati cahaya tu, rupa-rupa di bawah cahaya itu mempunyai kamu 3 orang. Dan apa yang berlaku ni? Maka Abu Bakar bercerita kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tentang Nabi telah dilantik menjadi Rasul. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas juga memeluk Islam dan mengikuti Nabi SAW. Sebab tu Abu Bakar ni besar jasa dia. Dia kalau orang tengah ni bercerita tak baik, bukan tak baik, cara menyapai tu tak boleh meyakinkan orang, susah lah. Jadi Abu Bakar dia main fungsi yang dia sendiri tu tak pernah mentakwilkan Nabi, dalam masa yang sama bercerita kepada orang, menyebabkan timbul keyakinan sehingga orang pergi berjumpa dengan Nabi dan berbai'ah memeluk Nabi, memeluk Islam dengan Nabi SAW. Itu sebahagian berlaku kepada para sahabat lah. Nak cerita ke semua sahabat ni ribu-ribu, tak habis kuliah kita. Macam itu nama-nama yang besar yang biasa kita dengar. Sayyidina Osman. Sayyidina Osman dalam riwayat yang sahih, riwayat yang masyhur. Dia Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni waktu tu dia sebenarnya Sayyidina Osman waktu tu dia agak perah sedikit dengan Nabi SAW. Sebab Sayyidina Osman ni dia pada asalnya dia nak pada anak Nabi, Ruqayyah binti Rasulullah. Dia nak pada Ruqayyah. Jadi Nabi tak bagi. Nabi kahwinkan Ruqayyah ni dengan anak Abu Lahab. Dengan anak Abu Lahab. Anak Abu Lahab ni dia ada 3 orang. Utbah, Atab, Utaibah. 3 orang ni anak dia. Dan Nabi ni dengan Abu Lahab ni pok saudara satu hal. Sebab Abu Lahab ni gelaran dia. Nama sebenar dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Adik-beradik dengan ayah Nabi lah Abu Lahab ni. Pok saudara tu satu hal. Yang kedua, berbesan pulak dengan Nabi ni Abu Lahab ni. Berbesan. Berbesan pulak dengan Nabi, bukan seorang anak, 2 orang anak. Utbah anak dia ni berkahwin dengan Ummul Kalsum binti Rasulullah. Atab berkahwin dengan Ruqayyah. Ruqayyah ni lah yang Sayyidina Osman nak dulu. Sayyidina Osman nak pada Ruqayyah. Tapi Nabi tak bagi berkahwin dengan anak Abu Lahab, menyebabkan Sayyidina Osman ni agak keras sedikit dengan Muhammad. Waktu tu lah. Waktu tu. Dan akhir sekali berkahwin juga apa semua ni. Panjanglah kisah ni. Tapi dia agak perah. Maka kehidupan Sayyidina Osman pada waktu orang panggil orang muda. Putus dia, hak dia nak tak boleh kat duk berayau. Begitulah Sayyidina Osman ni. Ini cerita sebelum keislaman dia. Jadi bila duk berayau apa semua ni, menyebabkan Sayyidina Osman dia balik ke rumah. Bila balik ke rumah, dia tengok mokcik-mokcik dia kat rumah, orang perempuan, mokcik-mokcik kat perempuan, mak saudara dia apa semua, Safiyah, sedang bercakap yang bahawasanya Muhammad telah dilantik menjadi Rasul, bawa agama yang cahaya apa semua ni. Maka Sayyidina Osman jadi pelik. Mokcik-mokcik pun duk bersyair dah Muhammad ni bawa. Maka Sayyidina Osman kata, apa yang berlaku ni? Lalu Safiyah, mak saudara dia, mokcik dia kata, cuba kamu pergi keluar dan bertanya kepada orang apa yang terjadi kepada Muhammad. Maka Sayyidina Osman dia keluar ke rumah, dia pergi jumpa dengan Abu Bakar. Dia bertanya pada Abu Bakar apa yang terjadi pada Muhammad. Kerana aku balik ke rumah, orang duk bercakap pasal dia apa semua. Maka Abu Bakar mengatakan, Muhammad yang kita kenal telah dilantik menjadi Rasul. Bawa satu agama yang baik. Bila Abu Bakar kata bawa satu agama yang baik, Sayyidina Osman kata maknanya Tuhan yang orang Arab sembah pada hari ini adalah sesuatu agama yang tak betul. Sayyidina Osman teking Abu Bakar. Waktu tu Abu Bakar ni bubuh Sayyidina Osman. Kamu orang yang cerdik wahai Osman. Kamu orang yang cerdik dan kamu boleh fikir sendiri tentang Tuhan yang orang Arab sembah pada hari ini. Itulah Tuhan yang tak boleh bagi manfaat dalam hidup manusia. Itulah Tuhan yang tak boleh bagi mudarat dalam hidup manusia. Tuhan itu adalah pekak, kata Abu Bakar. Tuhan itu adalah buta. Tuhan itu adalah bisu. Tak boleh bercakap, tak boleh apa. Orang duk alih-alih dia pun, tak boleh nak bercakap, tak boleh bagi mudarat dalam hidup manusia. Tak boleh bagi manfaat dalam hidup manusia. Macam mana orang Arab sembah ni? Betul kata betul? Muhammad bawa agama yang betul.
Abu Bakar bubuh Sayyidina Osman, sehingga dibawa Sayyidina Osman pergi berjumpa dengan Nabi. Jadi bila pergi bawa jumpa dengan Nabi, Nabi nampak Sayyidina Osman. Nabi kata ajibillah ila jannatillah. Nabi kata, wahai Osman, terimalah dakwah daripada aku untuk syurga Allah Ta'ala. Sayyidina Osman tengok Nabi daripada jauh, nampak dan menerima dan memeluk Islam, mengikuti Nabi SAW. Hak perah tu cerita lain. Ini melibatkan kehidupan dan agama. Maka Sayyidina Osman pun peluk Islam. Habis di kalangan orang yang mempunyai kedudukan, yang sedikit mempunyai kedudukan di kalangan di tanah haram itu, seperti Sayyidina Osman, Sa'ad bin Abi Waqqas apa semua, maka bermulalah keislaman di kalangan orang-orang yang lemah. Di kalangan hamba, berlaku keislaman di kalangan orang yang menjadi kudi kepada pembesar-pembesar Quraisy, seperti mana Bilal, Miqdad bin Aswad, Suhail Ar-Rumi, Ammar bin Yasir dengan satu keluarga. Kemudian keislaman Zaid bin Abi Arqam yang bagi rumah dia untuk menjadi markah kepada Nabi SAW untuk melakukan kegiatan pada peringkat awal. Kemudian makin ramai, sehinggalah kata ulama sirah, sampailah 40 orang memeluk Islam mengikuti Nabi. Ditutupi 40 orang itu dengan keislaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka di rumah Arqam bin Abi Arqam itulah Nabi melakukan kegiatan sikit demi sikit, dakwah secara tersembunyi, dan mula Nabi sembahyang pada waktu tu dengan pengikut-pengikut sembahyang tu, kata ulama sirah, kerana berdasarkan pada nas wasabbih bil ashi wa ibkar, Allah Ta'ala suruh bertasbih kepada Tuhan pada waktu pagi dan pada waktu petang. Maka Nabi mula sembahyang dengan Sayyidina Ali dengan apa semualah, mula sembahyang secara tersembunyi. Sembahyang itu mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, kerana Isra' Mi'raj tak berlaku lagi pada waktu tu. Jadi sembahyang pagi, sembahyang petang, dua tu je. Macam mana tak didetailkan oleh ulama fiqh. Tak apalah, waktu dinasahkan dah sembahyang hak utamanya sembahyang selepas berlakunya Isra' Mi'raj itulah. Maka begitulah kedudukan Nabi SAW, sehingga berlalu sedikit masa, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Tibalah masa Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, bagilah peringatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Hak sembunyi-sembunyi, senyap-senyap ni habis dah. Sekarang kamu bagi dakwah secara terbuka, terutamanya di kalangan kaum kerabat kamu. Bagi tahu tentang kalimah tauhid kepada mereka. Maka bila turun ayat ni, Ibnu Abbas mengatakan Nabi kumpul di kalangan anak beranak dia. Nabi kumpul di kalangan anak beranak, dan ini bukan satu tugas yang senang. Sebab kita tahu Nabi adalah junior di kalangan pok-pok saudara dia ni. Orang-orang yang pok saudara dia di kalangan anak beranak dia, hak lebih tua daripada Nabi tu ramai lagi. Tapi bukan sesuatu perkara senang Nabi nak kumpul. Cuma mereka boleh berkumpul di atas arahan Nabi itu kerana orang ini sayang kepada Nabi. Nabi dikenali adalah pemuda yang amanah, orang yang baik, yang bercakap benar. Maka Nabi kumpul di kalangan anak beranak dia. Nabi berada di atas Bukit Safa. Jadi bila habis keadaan itu, maka Allah Ta'ala turunkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, bagilah peringatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Maka bermulalah Nabi himpunkan di kalangan anak beranak dia. Lalu Nabi berada di atas Bukit Safa. Lalu Nabi berseru kepada anak beranak dia. Nabi kata, ya Bani Fihir, ya Bani Adi, apa pandangan kamu kalau aku kata di belakang bukit itu mempunyai tentera musuh sedang mara untuk menyerang kita di Mekah? Kamu percaya tak? Sekarang ni kamu tak nampak sebab bukit, tapi aku bagi tahu di belakang bukit tu mempunyai tentera yang sedang mara untuk menyerang Mekah. Kamu percaya tak? Semua anak-anak Nabi kata percaya. Sebab mu tak pernah berbohong, wahai Muhammad. Mu adalah orang yang benar, kami percaya.
Bila kata percaya tu, maka Nabi kata, sekarang ini aku nak bagi tahu kepada kamu, sesungguhnya kehidupan kamu sekarang ini mengundang azab Allah Ta'ala yang sangat dahsyat. Melainkan kamu mengungkapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila Nabi bagi tahu kalimah tauhid ini, hak duk percaya tadi, tak dah selang 2-3 hari, kejap je. Waktu kata tertera mari di belakang bukit tak nampak percaya. Tapi bila Nabi bercakap tentang Islam, kalimah la ilaha illallah tadi, orang yang pertama waktu tu bangun lawan Nabi, iaitu Abu Lahab. Bila Nabi kata begitu, bercakap tentang la ilaha illallah, Abu Lahab bangun. Abu Lahab kata, tabbalaka ya Muhammad, sa'iral yaum alihaza jama'atana. Celaka kamu wahai Muhammad, menghimpunkan kami semua ni kerana nak bagi tahu benda ni je. Nak tahu, dia rasa tertipu dengan jemputan Nabi untuk hadir apa semua ni. Maka dia celakakan Nabi SAW, Abu Lahab. Pok saudara Nabi tu satu hal, biasa Nabi pula cakap la ilaha illallah, marah tu. Kamu himpunkan kami semua kerana nak bagi tahu benda ni je wahai Muhammad. Tabbalaka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Bila dia celaka Nabi di saat tu, Allah Ta'ala turunkan satu surah mencelakakan keseluruhan hidup Abu Lahab dengan isteri-isteri dia kena. Allah menurunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Sekali dia celaka Nabi, Allah Ta'ala turunkan satu surah mencelakakan Abu Lahab sehingga hari kiamat orang duk celaka Abu Lahab. Selagi mana orang duk baca surah tabbat yada, selagi tu. Ulama tafsir kata tabbat yada abi lahabin wa tab ni dia mempunyai 2 kali tab. Tabbat yada sekali tab, tab yang pertama. Abi lahabin wa tab, tab yang kedua. 2 kali tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab yang celaka. 2 kali tab. Maka ulama tafsir kata tab yang mula-mula ini merupakan doa. Doa daripada orang yang membaca surah ni, supaya Allah Ta'ala celakakan kedua tangan Abu Lahab. Dan tab yang kedua di hujung ayat itu, ulama tafsir kata dia merupakan khabar. Khabar iaitu diberi pemberitahuan kepada orang yang membaca bahawasanya apa yang kamu doa pada tab yang pertama telah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, dicelakakan kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sampaikan hari kiamat, selagi orang duk baca Quran, selagi itulah orang celakakan Abu Lahab. Kerana mu celakakan pesuruh aku sekali, aku celakakan kamu seluruh hidup sehingga hari kiamat. Ini Abu Lahab. Suruhnya tabbat yada. Ni. Isteri dia ni Ummu Jamin. Ummu Jamin ni isteri Abu Lahab ni, adik-beradik dengan Abu Sufyan. Nama isteri dia ni Ummu Jamin. Bukan Abang Jamil. Abang Jamil tu hok madu 3 tu. Malam ni rumah kau pah, malam tu rumah ni. Begitulah seterusnya. Sampai bila? Sampai Abang Jamil mampus kata dia. Tu pirang belilah. Ummu Jamil. Isteri Ummu Jamil ni marah turunnya tabbat yada, mengutuk keluarga dia, marah kepada Nabi ni. Khija Ummu Jamil ni himpunkan kayu yang berduri dan dia pergi tengok mana tempat jalan yang dilalui oleh Nabi. Waktu itulah dia tahan kayu-kayu yang berduri untuk sakitkan Nabi SAW. Ummu Jamil tu khija dia. Allah Ta'ala laknat dengan isteri-isteri dia. Dan Abu Lahab ni Allah Ta'ala laknat dalam hidup dia. Sehingga dalam Quran tu satu hal, di akhir hayat dia ni, Abu Lahab ni selepas pada peperangan Badar, ulama tafsir kata dia dijangkiti satu penyakit yang misteri mengenai tubuh badan dia, menyebabkan tubuh badan dia jadi busuk dan orang ni tak boleh masuk dekat. Dan dia mati dalam keadaan begitu. Dan bila mana matinya dia, orang tak boleh uruh jenazah dia. Kerana waktu hidup tu busuk dah, lepas pada mati tu lagilah. Maka menyebabkan orang tak boleh uruh jenazah dia. Sehingga 3 hari dibiarkan dalam keadaan begitu.
maka bimbang takut berlaku kemudaratan yang lebih dahsyat lagi, menyebabkan orang berusaha juga untuk urus jenazah dia, dikambuhkan jenazah dia. Maka dengan cara nak ambil jenazah dia untuk diletak dalam lubang itu, diheret dengan tali, diikat dengan tali. Kemudian tak boleh nak masuk dekat, ditarik dengan jarak yang jauh, tarik-tarik dimasukkan ke dalam lubang. Untuk nak kambuh lubang tu, terpaksa duduk daripada jarak yang jauh, ambil batu baling lubang sehingga terkambuh lubang. Dihina oleh Allah Ta'ala sedemikian rupa. Kerana lawan Nabi SAW. Dia lah orang yang pertama mula-mula bangun waktu Nabi cerita, mengutuk celakakan Nabi. Allah Ta'ala celakakan. Bila turunnya wa anzir ashiratakal aqrab. Dan panjang lagi lah kisah mengenai Abu Lahab apa semua ni. Lepas pada peristiwa disebut oleh Tariq al-Muharibi, apa yang terjadi di pasar. Kemudian selepas pada tu ada yang Nabi buat apa semua. Rasa tak sempat nak berhabis ni. Kita gantung sini dululah. Gantung di turunnya wa anzir ashiratakal aqrabin, dan mengenai Abu Lahab ni kita cerita balik kuliah yang akan datang insya-Allah.